Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan mulia puasa, bulan mulia Ramadan. Ini kita nak lihat cara-cara yang biasanya orang Melayu kita tak perlu asah keris ya. Keris tak diasah. Keris dah memang sedia tajam sejak dibikin, sudah sedia tajam. Kalau diasah rosak matanya. Dia dah sejak dibikin, sama ada dipicit ataupun dah memang masa dari awal bikin dia dah memang disepuh, ditajam, maka kita hanya perlu maintain dia. Jangan ada retak, jangan ada patah, jangan ada longgar, jangan ada apa semua. Dan kenapa orang Melayu mandikan keris ini pada bulan Muharram, tuan-tuan dan sekalian? Tidak lain tidak bukan kerana orang Melayu kita janganlah pandang serong bangsa kita selalu dia. Asal bilang mandi keris saja, ni ada unsur-unsur pemujaan, ada tempat bara, ada apa semua. Kan orang Melayu tak ada kerja lain nak muja. Orang Melayu Islam lah, iman, alim-alim ulama kita, kiai-kiai kita semua pahlawan semuanya itu. Mempertahankan negara, mempertahankan nyawa, mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sampai gugur syahid mereka begitu ya. Syekh Syal Banjari tidak turun kerana pegang akan ilmu. Kiai Nawawi Banten turun ke Jawa nak perang bantu sama Pengadilan Penegoro tentang Belanda, semuanya begitu. Semuanya tu dan mereka semua tu bukan orang tak ada beriman, semua orang beriman. Jadi jangan kita suudzon, tidak lain saja asal nampak begini saja, ni ada unsur-unsur pemujaan. Kita akan orang kita tak ada kerja lain nak muja saja. Ni ada unsur-unsur apa jin ini ada pakai tempat bara. Tidak. Memang ada orang bikin khurafat, ada tangkal-tangkal pun ada orang bikin. Tetapi orang yang bikin secara elok tidak sedikit kerana perkara-perkara ini. Dan tempat bara ni pun kerana untuk heat treatment, kerana panasnya, metal treatment. Kita heat up the metal kerana nakkan toughen the metal. Sebab besi-besi ini semua adalah besi keras dan besi-besi yang very high hardness-nya adalah brittle. Brittle senang patah. Maka apabila dihangatkan semua, molekulnya balik semula, besi itu akan tough. Maka tempat bara ni, tengok. Kalau biasa kita taruhkan setanggi ke apa, jadi sambil kita ganggang, baunya harum, keris kita pun harum, kita pun sedap. Tetapi kalau ini dari bulan puasa, kita tak ada taruh apa-apa makro, kita pakai kemenyan, pakai wangi-wangi semua, jadi arang saja, hanya untuk heat treatment. Jadi tak ada unsur asap pun sebetulnya, bukan asap yang dikehendaki, panasnya saja yang dikehendaki. Dan begitu pula tuan-tuan sekalian ya, kenapa orang Melayu mengasah keris pada bulan Muharram? Ini menunjukkan bahawasanya orang-orang Melayu kita tu junjung syarak ya. Mereka junjung syarak. Bulan Muharram adalah bulan haram. Jadi tidak ada perang, gencatan senjata sudah 3 bulan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Jadi orang Melayu tidak saling bertikaman, orang Melayu tidak berperang, orang Melayu tidak bergaduh dalam 3 bulan haram. Tetapi bulan Safar dah mula nak protection balik semula. Bulan Safar mungkin ada orang jahat balik semula. Bulan Safar mungkin benda ni perlu nak pakai balik semula. Maka bulan Muharram ditestnya dia. Bulan Muharram ditestnya dia sebab taruh masa simpan, mungkin jatuh, kita tak tahu. Mungkin jatuh ketika tak di rumah umpamanya ya, jatuh. Jadi nak dites pakai patah, nak test punya longgar ulunya. Macam saya punya dah longgar dan nak kena tarik pen, baik kita test Jadi test, kemudian dibersihkan daripada karat-karatnya, kemudian ditafankan metalnya tu semua. Jadi itu dia punya fungsinya bulan Muharram. Dan tambahan pula Muharram adalah awal bulan dalam setahun. Jadi awal beginning of the year mereka bikin weapon maintenance. Tambahan pula bulan Muharram lah. Jangan sebut kami Syiah ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, semua tu adalah imam-imam kita, ahli sunnah wal jamaah, sahabat Nabi, anak keluarga Nabi, ahli bait Nabi. Dan mereka terkorban dalam bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini berlaku peristiwa Karbalah tu dalam bulan Muharram ya. Jadi orang-orang kita bulan Muharram ingat peristiwa ini. Jadi mereka ingat semangat mereka. Kalau pengarang di Ponorogo dulu ada syair tentang bulan 10 Muharram. Dia dalam syair dalam bahasa Jawa membangkitkan semangat orang untuk mempertahankan daripada penceroboh. Dia tulis syair khas untuk bulan Muharram, sebut tentang pengorbanan Sayyidina Husain apa semuanya begitu. Jadi semuanya itu ada tujuannya. Jangan kita asal pandang bangsa kita saja, ini syirik. Bangsa kita saja, kita tak dapat iman, kita tak tahu sembahyang kalau tak ada orang sembahyang. Kita tak tahu kitab kalau atuk moyang kita tak jenis orang yang mentelaah kitab. Jadi kita dengan mereka jangan suuzan. Jadi awal mula, saya bawa keris ini, saya bawa pergi ke Hadramaut. Sebab kita orang Melayu, ke mana aku berada, mesti keris aku ada bersama dengan aku. Maka saya bawa ke Hadramaut. Datang Baba Abdul Aziz, ketua ulama Fatani, Baba Abdul Aziz,
bin Syafi'i Al-Fatani datang, dia tengok saya ada keris. Oh, tuan ada keris ya, boleh saya tengok? Dia tengok tuan tak jaga kerisnya. Kita mana tahu ya. Tuan tak jaga apa, dia tengok nama dia Panji Alam. Jadi keris saya ni namanya Panji Alam ya. Dan yang depan lain ni semua boleh turunkan, tunjuk. Ya. Keris saya ni namanya Panji Alam, kata Baba Abdul Aziz. Ada pedang, ada keris, ada parang, semua ada yang saya beli, ada yang orang beri, ada yang oleh-oleh, ada orang hadiah, ada pusaka, ada apa semuanya semua tu ya. Semuanya takdir orang suka pula beri sama kita. Jadi ini keris ya. Ini keris. Maka Baba Abdul Aziz pun tengok, mari saya ajarkan. Dia datang pada hari lainnya, dia suruh minta siapkan limau dan tempat bara dan begini-begini dan arang semua. Dia bikin depan kita, demonstrasi dia bikinkan dan dia bacakan apa semua. Ini keris ya. Kemudian kita Maulid Nabi SAW, kita berarak di Darul Mustafa. Maka kita bawa keris, bawa panji-panji Melayu, kita bawa keris, berarak di sekolah Darul Mustafa, bawa keris. Depan Habib Omar saya keluarkan, Habib, aku serahkan keris. Kau nak aku bikin apa Abu Zaki? Baca Fatihah. Habib Omar pun baca Fatihah, dia cium ini keris. Allah. Besok ada seorang Malaysia telefon, apa ustaz nak jual berapa? Kami nak beli keris ini. Yang dah dimandikan oleh Baba Abdul Aziz dan juga diselawatkan dan difatihahkan oleh Habib Omar bin Hafiz. Saya bilang terima kasihlah, ini untuk kegunaan kami, ya. Jadi ini keris. Jadi mula kita siapkan batang pisang. Nak tengok dia masih tough ke ataupun bengkok ataupun longgok ataupun apa semua tu, kita kena tengok. Kita mula-mula kita tikamkan dia ke batang pisang. Tengok dia punya masih, kalau ada patah ke ada apa semua dia patah. Kita tikam. Bismillahirrahmanirrahim. Cubakan dia lagi. Batang pisang ni lagi keras pada peha ya, lagi keras pada dada. Kalau ini dia boleh tembus, jadi dada tu, perut tu agaknya tak susah lah dia nak tembus. Tengok ya, ni kita dengan keris kita ni dengan batang pisang, tusuk berkali-kali ya. Kemudian lepas itu kita bersihkan daripada segala air-air batang pisang ini, tuan-tuan sekalian ya. Kita bersihkan. Kemudian kita nak bersihkan dia, kita pakai arang. Kenapa arang? Ini sebagai abrasif dia. Abrasif, kertas pasir dia. Kita arangkan dia semua seluruhnya ni kita arangkan dia. Tadi kita ingat dia kalau nak buka keris, buka semua. Nak tengok ke, pinjam orang ke, minta izin tuan punya dahulu. Macam kita belajar weapon, revolver tu tidak dikeluarkan kecuali untuk nak menembak. Maka keris juga tidak dikeluarkan kecuali untuk nak menikam. Maka minta izin sama tuan punya dahulu ya. Jadi keluarkan semua. Kemudian kita arangkan dia, jangan sampai potong matanya, nanti rosak ya. Jadi kita arangkan dia, ratakan dia, arangkan dia. Ini sebagai kertas pasirnya, keluarkan segala daki-dakinya. Nak pakai kertas pasir boleh, nak pakai apa pun boleh. Ini tolong tepikan ini. Gedeboknya jangan kat dalamnya, tak usah. Boleh taruh dulu. Terima kasih lah. Begitu ya. Dan kita arangkan dia semua. Minta maaf kalau ada tuan-tuan yang lebih mahir dalam pekerjaan ini, nak tegur kita ke, nak tambahkan sikit pengetahuan ke, nak share ke, boleh, silakan. Lagi alu-alukan kita semua. Knowledge, sharing of knowledge. Jadi kita share sama-sama, kita bikin, ini namanya metal treatment, weapon maintenance. Semua sudu garpu pun nak kena jaga, pisau dapur pun nak kena jaga, takkan keris kita tak jaga, barang lama, mahal pulanya, susah nak dapat. Dah arangkan dia semua rata-rata, maka kita bersihkan pula dengan limau nipis, suka tingkau. Nak pakai sabun pun boleh, nak pakai asid ke pun boleh, tapi ini barang lama, pakai cara lama, murah dan mudah. Kemudian maka kita limaukan dia ni dengan maksud kenapa? Hendak menghilangkan segala kotoran-kotorannya tadi. Tadi dah pakai arang, maka kita limaukan dia. Tak maaf ya kalau cara saya ada tak betul ke, atau cara pemegangnya tak betul ke, memang kita bukan ahli. Ini setakat nak berkongsi apa yang ada pada kita. Tengok punya tajam ya. Kulit limau kena saja terhiris. Tengok. Tuan-tuan boleh lihat dia tadi kotor, sekarang dah tengok dah terus nampak putihnya. Putih tadi, yang belakang ni masih hitam ya. Banding dengan yang belum bikin, tengok ya. Ini dah mula nampak putihnya, yang ni masih. Nanti kita tengok ya kilatnya.
Kita limaukan dia semua. Tidak susah bikinnya, tak sampai 10 minit pun. Ada jampi tak tuan-tuan sekalian? Ada seru tak? Ada nampak mana-mana jin masuk tak? Tak ada kan? Jangan buat cerita. Orang Melayu tak ada sikit aja. Ni menyeru lah ni. Ni memuja lah ni. Ada unsur-unsur kurafat, unsur-unsur jin. Tak baik seuzan begitu. Berdosa. Yang melakukan ni semua oleh ulama, orang-orang jiwa kesatria, orang-orang jiwa tanggungjawab pada agama. Tak boleh kita cakap sembarang-sembarang dengan mereka, mendosa. Jadi sambil kita limaukan dia ni, sambil kita perahkan limaunya tu, jadi airnya keluar. Buat begini. Kemudian dah lepas ini, kita bersihkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok sekali hitam-hitamnya semua keluar. Arangnya tadi ya. Jadi arang tu sebagai kertas pasir dia, sebagai abrasif dia. Tengok cantik kali warnanya. Tak bulan Muharram pun boleh buat, tak ada masalah. Semua itu orang kita punya kebiasaan kerana mereka junjung syarak ya. Bulan Muharram ni bulan tak ada perang. Jadi lepas bulan Muharram mungkin nak dipakai. Dah mereka dah begini tuan-tuan sekalian, dah bersihkan daripada segalanya ini. Sekarang kita nak ganggang. Kenapa ganggang? To heat up the metal, dan supaya air-air yang limau yang tadi, sebab besi keris ni adalah dia porous ya. Dia memang buatan itu, kalau kita tengok dia ada lubang-lubang tu, dia ada roma dia. Itu yang kalau tikam tu angin ikut masuk, orang pedihnya bisanya tu sangat-sangat. Dia bukan satu jenis besi, dia bukan beli besi ambil pada workshop. Dia besi daripada gunung, dia ambil daripada one iron ore. Lepas tu dia ada 2 beradik, ada 3 beradik, yang ada 1 beradik. Kenapa seketul besi tu dia boleh buat 2 keris? Sebab itu sebut 2 beradik. 2 beradik. Jadi dia porous ya. Jadi tadi air limau tu takut masuk ke dalam, boleh karat. Maka dikeringkan dengan ganggang dan juga dengan toughen the metal dengan apa? Dengan di heat upkan. Sebab metal kalau kita heat upkan, dia akan kembali tough. Dia akan kembali tough balik semula besi ni ya. Bersihkan dia, jangan sampai ada kotor-kotornya lagi. Tadi kita bersihkan sekali. Kemudian kita ganggang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ya, saya tak pakai setanggi pun, tak pakai kemenyan pun, pasal kita bulan puasa makruh. Jadi yang dimaksudkan tu bukan asapnya, yang dimaksudkanlah hangatnya. Jadi kalau kita tak bulan puasa, kita ganggang gini, kita ganggang dengan pasang gaharu, pasang apa, jadi sambil kita ganggang, wangi baunya, keris kita pun bau wangi. Untuk itu saja. Bukan untuk apa, ada semangat, ada apa semua. Nanti kita dah bacakan ayat Quran semua. Kalau umpamanya setengah-setengah orang dulu kerisnya ada diisi, kita bilang ya memang kita isi dengan ayat Quran. Ni dah mula hangat ya. Jadi apabila kita dah hangatkan dia, jadi air limau yang berada di dalam roma-roma dia tu semua tadi kering. Ini ganggangnya biar sampai hangat gitu ya. Biar sampai dapat rasa kepanasan besinya. Tidak sampai panas gitu sangat, tapi dapat rasa kehangatannya. Jadi segala air limau yang di dalamnya itu tadi boleh kering ya.
Mudah aja caranya. Hanya tempat bara dan keris dia di ganggang atasnya ini, tengok dah hangat dah treat dah dia, dah kembali tough dia. Dah kembali tough besinya. Hangat kerisnya ni, hangat. Cuba rasa pegang, ada hangat. Hangat dah rasa hangat. Dia tak payah sampai sangat panas. Janji ada kehangatan dia tu cukuplah. Ulama yang ajar kita semua sama ya. Jawa, Banjar, Bugis, semua dalam rumpun Melayu. Fatani, kita semua sama. Penjajah yang asing-asingkan kita, yang pecah-pecahkan kita. Tak apalah, sekarang kita memang dah jadi nama negeri Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Tapi bangsa kita tetap satu, agama kita satu, tauhid kita satu, syariat kita satu. Alangkan kita ada kalau dalam Indonesia, ada Jakarta, ada Sumatera, ada Sulawesi, wah meriah. Kita di sini ada Kedah, ada Pahang, ada Terengganu, meriah. Bayangkan, lebih meriah kalau ada bersama kita Palembang, ada bersama dengan kita Siak, ada bersama kita Daik, lebih meriah lagi. Alhamdulillah, meriah kalau ada bersama dengan kita Jogja, meriah kalau ada bersama dengan kita Solo, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Kita kongsi syariat bersama, kongsi adat dan budaya bersama, kita kongsi susah payah bersama ratusan tahun. Pentadbiran negara kita junjung, kita hormati negara masing-masing, undang-undang masing-masing. Tapi bangsa kita, kesatuan kita, tetap kita satu, tetap kita sama. Lihat tuan-tuan sekalian, pedang-pedang yang ada depan mata saya ini semua, pedang dan keris semua tu daripada beraneka jenis negeri dan negara. Orang berikan kepada saya. Ya. Ada yang Datuk Hashim dari Kedah berikan kepada pusaka Tok Temung, Syarifah Badriah binti Sultan Zainal Arifin, Pulau Besar Melaka. Ada pula yang ada kita ni hadiahkan saya pedang, dan ada mata anak panah pun ada di sini juga. Jadi kalau tuan-tuan nak bikin, sebagusnya satu. Tetapi kalau banyak macam begini kita tak sanggup, kita dah bersihkan proses ganggang semua tu memang kena satu-satu. Tetapi kita ketika baca ayatnya tu tengok dah kering dah panas, dah kering, warnanya pun dah cantik. Maka kita bacanya tu, sebab kita akan baca ayat 25 daripada surah Al-Hadid, kita akan baca sebanyak 40 kali, kan banyak. Kalau sanggup satu-satu, sebab itu orang dulu kalau bikin nanti rumahnya berasap, apa kerisnya banyak, parangnya banyak, jadi mereka bikin lepas satu, mereka bikin satu-satu, mereka bikin. Kalau kita tak sanggup, kita dah bikin proses pembersihan ni semua, kita letakkan semua, kita bacalah ayat tu 40 kali untuk ke semua-semua senjata kita. Masuk toilet ada bacanya, dengar guruh ada bacanya, nak tidur ada bacanya, nak makan ada bacanya. Maka pada senjata ini juga ada bacanya, besi, iaitu dia memelihara kita, menjaga nyawa kita. Maka kita baca, dan dengan kita baca dia, jangan sampai kita pula menyalahgunakan dia. Bukan agama kita mengajar untuk menyalahgunakan senjata-senjata ini. Bukan agama kita mengajar kita. Setengah-setengah orang dia berikan saya keris-keris pusaka ini sebab peninggalan tertentu. Kerana apa? Kerana dia bilang, insya-Allah kami yakin anda tidak akan menyalahgunakan benda ini. Bukan pakai untuk mengamuk, bukan pakai untuk apa semua. Ya. Panas. Subhanallah. Okey, dah begini. Sekarang kita bacakan dia ayat. Kita bacakan dia ayat daripada surah Al-Hadid ayat 25. Ini saya buka pedang-pedang dan kerisnya semuanya untuk kita bacakan. Di sini saya bacakan 3 kali saja, nanti tuan-tuan sambung sendiri ya. Lepas itu kita bikin maksud ya. Saya bacakan dulu ya. Laqad a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz.
Artinya, sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan hatta dengan menggunakan senjata sekali melaksanakan keadilan, ya. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dengan besi ini dan rasul-rasulnya. Padahal Allah Ta'ala tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi ini semua kerana tauhid kita buat benda ini. Kerana kita beriman Allah turunkan dia dan ada manfaat. Kita gunakan untuk agama Allah, untuk menegakkan syariat Allah. Termasuk apabila saya cakap menegakkan agama Allah, syariat Allah, termasuk menjaga keamanan walau dengan bangsa asing sekalipun, untuk menjaga nyawa mereka sekalipun. Sebab bukan Islam membunuh bangsa asing, ya, bukan. Untuk menjaga, jangan salah artikan bahawa kami mengajar ini untuk siap-siap nak melakukan penganiayaan, tidak, ya. Untuk keselamatan hatta haiwan pun kita akan pelihara, akan tegakkan keadilan, ya. Jadi ini hari saya baca 3 saja dahulu, nanti tuan-tuan bolehlah sambung baca sendiri, ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasa bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin nas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Baca selama 40 kali, sebanyak 40 kali, tuan-tuan sekalian, ya. Kemudian lepas daripada itu kita bolehlah minyakkan dia. Kalau tuan-tuan ada pakai minyak mesin, lebih baik, ya. Kalau ada apa-apa minyak besi yang orang pakai dekat workshop tu lebih bagus, ya. Saya tak ada, saya pakai sedikit minyak zaitun. Tipis kita letakkan dia, biar dia tidak karat, biar dia cantik berkilat. Hati-hati jangan sampai terhiris jari, ya, nanti berdarah. Cuba tuan-tuan lihat, ya, amalan daripada alim-alim ulama kita. Ada puja tak? Ada saya seru mana wahai semangat minyak, wahai semangat limau, dan juga semangat arang, bersatulah engkau dengan semangat besi. Itu macam bujang lapuk. Ada? Tak ada. Kita semua dengan ayat Quran kita baca, dengan buatan pembersihan semua tu kita buat, kita lakukan, ya. Kita bersihkan. Minta maaf tadi saya bersihkan belum bersih sangat, masih ada kotornya lagi, ya, masih ada bekas-bekas arangnya. Kita lakukan dengan baik, dengan bersih. Sekejap, ya, saya jelaskan lagi. Sikit aja taruh minyak, tak payah banyak-banyak. Kemudian sebelahnya pula alhamdulillah dah siap, ya. Tengok kerisnya bersih, cantik, kilat, ya.
Kemudian keris kita ni sebelum kita tutup, kita syahadatkan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita simpan keris kita, simpan baik-baik. Dan orang Melayu suka bungkus dengan kain kuning. Kenapa kain kuning? Tak ada apa-apa. Nak kain kuning boleh, nak kain oranye pun boleh, nak kain purple pun boleh, nak kain polka dot pun boleh. Tapi kenapa? Sebab kuning tu warna diraja. Jadi dengan kita pakai keris ini, dengan niat apa tahu? Membantu raja, dengan niat apa, memuliakan tuanku, dengan niat titah tuanku, dengan titah tuanku. Jadi ini keris ni adalah dipakai untuk apa? Untuk membantu raja, untuk khidmat dengan raja, untuk khidmat dengan pemerintahan. Bukan untuk sembarangan. Jadi kita tengok itu, dan kuning tu warna keramat. Bagi orang Melayu bilang raja-raja, wali-wali. Jadi bermakna tidak kita sembarang lah. Nak taruh gambar kartun-kartun pun boleh, tapi tak kenalah kita pakai warna diraja. Bermakna tidak aku pakai kecuali kerana urusan aku, dan untuk urusan wali-wali agama Allah Ta'ala. Itu kering, ini keris ya. Dan lepas kita syahadat itu, begitulah kita simpan dia dengan baik ya. Keris kita letakkan dia tempat yang baik. Ini keris namanya Panji Alam. Panji Alam. Dan sini ada beberapa yang saya nak tunjukkan sedikit pada tuan-tuan sekalian. Ini saya ada babak kena muka. Ini adalah pisau saya dari Uzbekistan yang hadiahkan saya Sayyid Omar Al-Kaf, sahabat saya. Allah Ta'ala merahmati dia. Ini pisau. Memang kalau untuk kami yang rasanya boleh tembus ni ya. Ni pun kita jaga. Pasal dia dah jadi kita punya, kita jaga dia cara kau Uzbekistan, tapi kau ada dekat sini, aku jaga kau cara orang Melayu. Gitu ya. Yang ini keris hadiah daripada Parit Bingan. Ada bikin maulid kemarin, maka saya tak dapat hadir, saya tengah di hospital. Tapi mereka hadiahkan saya keris ini ya. Mereka hadiahkan saya keris ini semuanya. Dan ini adalah pisau macam badik ya, akan badik daripada Aceh, hadiah daripada Tuan Haji Lehan. Kecil saja, ringan saja. Dan yang ini istimewa, hadiah daripada seorang sahabat saya, Tuan Yusuf Azmi, dari hadiahkan saya. Ini pedang peribadi beliau. Ni senang, pakainya pun bagus, tak berat. Untuk kita orang Melayu tak berat, kita pakai ringan. Untuk nak swing, untuk nak angkat pun pakai. Kita tak pandai. Kita ingat tuan-tuan sekalian dia, harta wang bukanlah suatu yang terpuji dalam agama. Tidak digalakkan kita memperbanyakkan harta. Tapi itu pun harta kalau kita keluarkan pada jalan Allah, Allah ganti 700 kali ganda. Mana lebih berharga? Harta ataupun nyawa? Nyawa. Demi nyawa orang sanggup korban harta. Mana lebih berharga? Nyawa ataupun igama? Igama. Demi igama orang sanggup korban nyawa. Jangan takut, jangan lokek nak memberikan nyawa kita kepada yang telah berikan nyawa pada kita. Kita beri nyawa kita, tak semestinya Tuhan ambil. Berapa ramai sahabat-sahabat yang pergi mempertahankan tetapi hidup sampai balik ya. Tetapi yang diambil oleh Allah Ta'ala nyawanya, bahkan Allah Ta'ala ganti dengan nyawa baru yang takkan diambil-ambil kembali, iaitu bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka hidup sebab mereka digantikan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan lokek nyawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi jalan yang benar. Kami selalu sebut dia, jangan sangka sakapan kami ni salah ya. Semuanya demi jalan yang benar yang tidak menyalahi undang-undang semuanya ya, itu tak lari ya.
Maka kita gunakan ini semua senjata. Sementara nak tunggu askar bantu kita, sementara nak tunggu pihak polis dapat menyelamatkan kita, apa yang terdaya oleh kita, kita selamatkanlah ahli keluarga kita. Umpamanya kalau nak berlaku perkara-perkara apa-apa semua, persediaan maka ini jadi kita punya senjata semua tu bukan untuk bergaduh dan mengamuk, tidak. Kita orang ada prinsip, kita ada prinsip pegang keamanan agama kita. Dan ini pedang daripada saudara Yusuf Azmi, ya. Dan ada satu yang teristimewa. Bulan Ramadan lepas saya hasrat nak pergi, tahun ini nampaknya belum dapat. Ini adalah rincung daripada tongkat. Ini pusaka Tok Temung. Tok Temung ialah nama dia adalah raja perempuan negeri Perak dulu. Pusaka daripada dia turun-temurun. Dia barang-barang ini semua dia turun-temurun, bukan zuriat, ya. Yang ada barang turun-temurun zuriat. Yang ada turun-temurun siapa yang boleh pegang. Apabila saya ziarah Datuk Hashim di Gunung Jerai, beliau berikan saya. Dia bilang ni pusaka Tok Temung. Tok Temung namanya Syarifah Badriah binti Sultan Zainal Arifin, Sultan Syamsul Arifin, ya, Pulau Besar Melaka. Jadi ini adalah rincung hak milik Tok Temung. Dia pakai bertongkat dengan dia, dalamnya ada rincung dia, ya. Subhanallah, ini dah lebih 400 tahun yang lalu lah. 400 tahun semua dulu. Semua orang berikan kepada kita, mudah-mudahan dapat digunakan dengan sebaik mungkin lillahi ta'ala. Semuanya istimewa tuan-tuan sekalian, ya. Ini ada anak panah juga. Dan ini anugerah istimewa sahabat saya Haji Ahmad Hussein. Dia bikin handmade di tangan dia sendiri, ya. Ini dah makan darah ni, dah makan nyawa kambing. Dah makan nyawa kambing ni, ya. Dah makan nyawa kambing, kita dah pakai begitu, tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, semuanya ni ada depan mata, semuanya kenangan, kenangan. Dan ini daripada ponaan saya, Hambali. Lama tak jumpa dia, khabar agaknya. Jadi ini pun dah makan nyawa juga. Begitu. Nyawa kambing lah. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan sekalian, ya. Begitulah caranya. Okey, sekali lagi kita nak tengok, tuan-tuan tengok. Mahal tak? Tak mahal. Kau nak pakai benda, kau nak pakai alat khas, bolehlah. Tapi ini murah dan mudah, boleh dapat di pasar di mana-mana saja. Dan perlu ini dijaga. Kalau rosak sampai karat, sampai tak, itu kan sayang. Benda orang beratus tahun orang piara, simpan, sampai tangan kita rosak, kita tak jaga, kan sayang. Namanya weapon maintenance, dan metal heat treatment. Kita buat begini, tuan-tuan sekalian, ya. Semua dengan niat baik, dengan ayat Quran lagi kita baca. Ada tuan-tuan dengar kita jampi mentera? Tak ada pun, ya. Semuanya dengan baik, dengan amalan daripada ulama. Allah Ta'ala rahmati. Kita fatihahkan untuk Baba Abdul Aziz bin Syafi'i, ketua ulama Fatani. Semoga Allah Ta'ala menetapkan rohnya bersama para salihin, dan supaya kita berhimpun dengan beliau selepas mati kita kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tuan-tuan, insyaallah selamat kita jumpa lagi. Tuan-tuan habiskan baca ayat tu tadi sampai 40 kali. Jadi dengan begitu kita dah berserta nama Allah, kita gunakan dia, dan tidak pula kita menyalahgunakan dia, ya. Sekian tuan-tuan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.